Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak tiga cemerlang, bersama lagi kita dalam tajuk beriman kepada kitab bahagian 2 dalam subjek pendidikan Islam tahun 3 pada hari ini. Baik, anak-anak sudah bersedia? Jom sama-sama kita lihat apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Objektif pembelajaran murid dapat yang pertama adalah menyenaraikan nama-nama kitab dengan tepat. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan kesan beriman dengan kitab dengan betul. Yang ketiga, menyatakan gambaran orang beriman dengan tepat. Ini adalah 3 objektif yang akan kamu pelajari pada hari ini. Baik, apakah nama kitab yang wajib kita ketahui? Baik, ada 4 nama kitab yang perlu kita sebagai umat Islam mengetahui dia. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ni diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Baik, yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat ni diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ni diturunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang ada pada kita sekarang. Diturunkan tidak lain tidak bukan kepada, ya betul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena ingat ada 4 kitab dan siapakah penerima kitab-kitab ini. Yang pertama kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, antara kesan beriman dengan kitab Allah, kena ingat ada hikmahnya jika kita beriman dengan kitab Allah, beriman dengan apa yang ada dalam kandungannya. Yang pertama ialah iman kita semakin bertambah. Automatik iman kita akan semakin meningkat dan makin meningkat bila kita betul-betul mengamalkan apa yang ada dalam kitab. Yang kedua adalah mendapat syafaat Al-Quran. Bila mana kita membaca surah Al-Quran, bermuzakarah, menalaah Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, kita akan dapat syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Yang ketiga, hidup tenang dan teratur. Hidup kita akan menjadi lebih tenang dan lebih tersusun dalam setiap aktiviti kehidupan kita. Yang keempat, masyarakat menjadi sejahtera. Kesan kepada masyarakat, jika semua iman, maka masyarakat akan jadi sejahtera, masyarakat tak suka gaduh-gaduh, masyarakat tak akan bergaduh dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, bukan yang terakhir ni, ada lagi, minta maaf. Yang kelima adalah dikasihi oleh Allah. Maka Allah akan sayang kepada orang-orang yang seperti yang mengamalkan apa yang ada, kita Allah akan sayang kepada dia. Baik, jika nak dibuktikan dengan tindakan, apakah yang boleh kita lakukan untuk menunjukkan kita ni beriman dengan kitab? Yang pertama yang perlu kita buat adalah solat 5 waktu. Solat 5 waktu perlu kita lakukan, solat 5 waktu. Yang kedua adalah bersifat amanah, menjalankan setiap tugas yang diberi dengan penuh dedikasi dan amanah. Tidak menderhakai amanah tersebut. Yang ketiga adalah tidak berbohong. Dia akan, bila kita menjadi seorang yang betul mengamalkan dengan apa yang ada kita tidak akan berbohong. Dan yang keempat, nombor 4 adalah menutup aurat dengan sempurna. Kalau lelaki tutup pakai seluar panjang kat rumah, walaupun adik-beradik tetap kena tutup aurat. Kalau yang perempuan, kalau keluar rumah jangan tak pakai tudung, baju ketat, baju sikat, jangan. Itu menyebabkan aurat kita mudah terdedah. Baik. Okey, yang kelima, tadi yang keempat, ni yang kelima,
bersungguh-sungguh mendalami dan mempelajari Al-Quran. Bila mana kita dah beriman betul dengan Alkitab, kita akan betul-betul mempelajari tentang Al-Quran. Apa yang ada dalam Quran, bagaimana cara baca, tajwid dan tadabbur, semua tafsir, kita akan belajar. Kerana apa? Kita dah betul-betul nekat beriman dengan Alkitab itu sendiri, iaitu Al-Quran. Yang keenam, memelihara kesucian Al-Quran. Kita akan jaga kesucian Al-Quran. Sebagai contoh paling mudah, kita letakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Yang ketujuh, tekun menuntut ilmu. Sebab kita nak memahami apa yang ada dalam Quran, maka perlu ilmu-ilmu lain untuk kita belajar bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Bahasa asal Arabnya, laras-laras bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Dan yang ke-8, dah mengamalkan akhlak yang mulia. Kita akan ada akhlak yang mulia. Kita akan menjadi seorang yang berakhlak mulia. Baik. Akhir sekali, apa yang perlu kita buat adalah kita wajib mempelajari Al-Quran dengan belajar bersungguh-sungguh, memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Baik, sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum.